Okay, kita start dengan self practice 6.1a. So soalan ni semua dah buat kan? So ni jawapan A dan B. Kalau ada soalan tak faham ke apa, tanya ya. Kat sini semua dia guna X dengan Y. Tanya aku tak? Okay, boleh Soalan 1 C dan D. Kalau ada soalan tanya je. Okay, habis dah untuk latihan 6.1a. Sekarang kita tengok 6.1b. Kenapa ni A ni patut B? Okay. Draw the straight line y equals to 2 over 3x minus 2 for x greater than or equal 0, less than or equal 3. Then plot the point. Determine whether the point plot satisfy y equals to x 2 over 3x minus 2, y greater than and y less than. So semalam cikgu dah tunjuk dah step dia. Yang pertama tu mesti buat table kan. Buat table. X, Y. Lepas tu sini letak 0, 3 dekat value X. So dekat value X ni 0, 3. Lepas tu masuk dalam formula ni. Boleh guna calculator. So 2 over 3, 0 minus 2. So you akan dapat negative 2. So sini negative 2. 2 over 3 times 3 minus 2. Sini akan dapat 0. So kat sini ada dua koordinat. Koordinat yang pertama 0, negative 2. Koordinat yang kedua 3, 0. Lepas tu ambil dua koordinat ni, plot dekat graph. So ini adalah point 0, negative 2. Yang pertama ni. Okay, ini adalah 3, 0. Yang kedua. Lepas tu buat satu garisan. Garisan yang warna pink ni. Lepas tu plot semua point ni. 3, 1. 3, 1 kat sini. Lepas tu 2, negative 2. Lepas tu 1.5. Mana dia? Okay ni. Then 3, negative 2. And last one, 1, negative 1. Ni point dia.
Lepas tu tengoklah point tu duduk kat mana. Yang duduk dekat betul-betul atas garisan, 1 point sahaja. Jawapan boleh buat dalam bentuk table macam ni, boleh tulis pun boleh. Yang greater than ni maksudnya duduk di atas garisan. Di atas garisan yang warna pink ni. So titik mana? Titik ni dan titik 31. Okay. Yang less than, titik-titik yang berada di bawah. Okay, di bawah line ni. So di bawah ni kita ada 2, -2 and 3, -2. Macam tu je. Senang je. Kalau keluar soalan dalam exam dah tahu dah. Okay. Ini soalan 1. Soalan 2. Masih soalan yang sama. So cara dia sama juga. Buat table. Letak XY. Lepas tu nilai X tu ambil pada soalan. -4, 6. Lepas tu substitute value of X into this equation. So yang pertama tu -1/2 X -4 plus 2. Akan dapat 4. So kat sini 4. So ganti sekali lagi. Sekarang ni ganti dengan 6 pula. So kat sini dapat -3 plus 2 is -1. So dah ada 2 point. 2 koordinat, 2 point. Yang pertama -4. Yang kedua 6 -1. Lepas tu plot dekat graf. Okay, dah plot dekat graf. Ini adalah -44. Yang kita cari tadi. Ni pula 6 -1. Yang ni. Lepas tu buat satu garisan lurus. Lepas tu plot semua point ni. Lepas tu dah plot semua tu tengoklah. Pada atas garisan ada point 21. Greater than maksudnya berada di atas. Kita ada -35 and 45. Berada di bawah garisan yang kita buat tadi. -31 and 1 -2. Okay, boleh tak? Okey. Boleh ke lah? Okay. So next, soalan 3. Without drawing. So without drawing. Ni jawapan. Okay, macam mana dapat jawapan ni? Gantikan nilai. Bukan ganti nilai. Ni semalam ni yang cikgu tunjuk table tu kan. Table dia. Kan buat macam ni kan. Sini letak nilai Y. Sini letak nilai yang dah ganti dengan X. 4, 2, -5. Lepas tu compare dua ni. Sini jawapan dia 4 times 2, 8. 8 minus 5, 3. So 4 greater than 3. So bila greater than, maksudnya dia berada dekat greater than. That's why 2, 4 ni ada kat sini. Okay. Ulang step yang sama. Untuk B, C, D, E. Kalau nilai kat sini sama dengan sini, maksudnya dia berada di atas garisan. Kalau nilai yang sini lebih kecil,
So dia berada di bawah ni lah, lebih kecil. Okay, boleh? Okay, soalan 4 pun sama. Kena buat table juga. Cikgu tunjuk satu. Untuk A ni. Okay, buat table macam tadi. Okay, sini letak nilai Y. Sini pula jangan letak nilai X. Letak yang dah ganti. Negative 3. Yang X ni ganti dengan negative 2. Lepas tu plus 4. Ni kalau tak tahu boleh guna calculator. Negative 3 times negative 2, 6. 6 plus 4, 10. Lepas tu compare dua nombor ni. 3 less than 10. Bila less, dia duduk dekat less lah. So that's why kat sini ada jawapan dia negative 2, 3. Okay. Kalau you cuba dengan ni, dia akan dapat equal. Sini sama dengan sini. So dia berada dekat equal, atas garisan. Ini kena buat satu-satu, lepas tu baru masuk dalam kotak ni. Okey, itu saja homework semalam. Ada soalan? Sebelum kita proceed to new subtopic. Ni Syazwa cakap apa tu? No, okay. So kita proceed new subtopic. Okay, linear inequalities into variable part 2. Okay, our learning standard for today's lesson, determine and shade the region that satisfy a linear inequalities. Okay, kita nak buat hari ni. So, how do you determine and shade the region that satisfy a linear inequalities? Okay, you have learned that if a straight line representing a linear equation y equals to mx plus c is drawn on a Cartesian plane, all the points on the Cartesian plane can be categorized into 3 groups, which are, ni kita dah buat dah. Point that lie on the straight line satisfy the equation y equal. Kalau y equal tu, dia berada di atas garisan. Lie on the straight line. Titik tu berada di atas garisan. Point located in the region above, yang berada di atas, satisfy inequalities y greater than. Macam cikgu cakap tadi lah. Point located in the region below, yang berada di bawah tu, maksudnya dia satisfy the inequalities y less than. Atas greater than, bawah less than. Okay, for the straight line y equals to h and x equals to k. Y equals to h ni maksudnya line tu parallel dengan x-axis. Ni dah belajar dah masa form 3 sebenarnya. Ni cikgu ulang kaji. If y equals to h ni value apa-apalah. 3 ke, 4 ke, negative 2 ke. Okay, kalau dia ada y equals to number. Satu nombor je. So maksudnya garisan tu adalah parallel with the x-axis. Okay, parallel dengan x-axis. Kalaulah point tu lie on the straight line, berada di atas titik, garisan titik tu berada di atas garisan ni. Maksudnya dia berada, satisfy the equation y equals to h. Kalau point tu
located in the region above. So dia greater than. Kalau dia berada di bawah ni, di region yang bawah ni, so dia less than. Okay. Okay, ni untuk straight line that parallel to the y-axis. Tadi ni parallel dengan x-axis, dia melintang macam ni. Kalau dia menegak macam ni, maksudnya dia parallel dengan y-axis. So kalau dia berada di atas line ni, point tu, so dia satisfy equation x equals to k. Kalau dia berada di kawasan pink, ini adalah kawasan greater than. X greater than K. Okay. Kalau dia berada di garisan yang warna kuning ni, bukan garisan, bahagian ya, bahagian warna kuning ni, dia satisfy X less than. Maksudnya kanan greater than, kiri less than. Okay, what is the relationship between a point on a Cartesian plane with the inequalities y equals to mx plus c, y less than, y greater than or equal, and y less than or equal. Okay, kalaulah greater than and less than only, tak ada tanda bawah, tak ada tanda equal tu. So the straight line is drawn using a dash line. Pula. Okay, ni kena ingat. Kalau tak ada equal sign, equal kat bawah ni, straight line tu kena lukis dash line. Kalau ada tanda equal, solid line, garisan yang penuh lah. Okay. Kalau tak ada, dash line. Okay, kita tengok contoh. So ini maksudnya greater than mx plus c. Dia tak ada tanda equal. Okay, tulis. Okay, tengok sini. Greater than, less than. Tak ada equal sign kat bawah. So, tengok dash line. Yang ni ada greater than or equal, less than or equal. So, dia solid line. Okay, tengok contoh. Shade the region. Soalan dia shade. Shade the region that represent each of the following inequalities. Sini tak ada tanda equal, that's why dia lukis dash line. So ni dia nak greater than. Kalau greater than, nak lukis kat mana? Bukan nak lukis, nak shade. Nak shade kat mana? Atas ke bawah? Kalau greater than, so nampak tak yang warna kuning ni? Ni yang you kena shade. Macam mana nak shade ni, cikgu nak kena colour ke? Tak payah. Buat je shade macam ni. Shade ke atas. Okay, macam ni. So untuk yang kedua ni, less than or equal. So kena shade dekat bawah. Sebab dia less than. Ingat greater than atas atau kanan. Less than bawah atau kiri. So shade dekat bawah. Macam ni. Okay. Untuk C, less than. So less than dekat bawah. So shade kat bawah. Okay, boleh tak? Boleh. Okay. Okay, sekarang ni tengok pula sini. Greater than. Ini straight line tu, greater than. Kat mana? A atau B? Boleh tulis dekat chat juga. A atau B? Kat mana nak shade?
Siapa nak jawab? Kita nak shade kat mana ni? A ke B? Greater than or equal? A. A, pandai. So shade dekat A. Kat bahagian atas. Okay, E. X greater than. So shade dekat mana? A ke B? Fabi? A, betul. Shade dekat A. Okay, F. Y greater than. Nak shade dekat mana ni? A ke B? A. Fasha? A, betul. Macam tu lah. Tapi ni macam senang lagi tau. Nanti dalam exam, mungkin yang straight line ni you kena lukis sendiri. Nanti kita tengok. Dah kata dah. Draw the graph and shade the region. Ni soalan SPM biasanya. Yang tadi tu pengenalan sahaja. Nak tahu you nak shade dekat mana. Atas ke, bawah ke, kiri ke, kanan ke. Ni baru soalan SPM. Maksudnya you kena lukis. Sebab pemeriksa nak tengok you buat solid line ke, dash line ke. Okay. So contoh soalan yang pertama ni. Y equals to 2x plus 3. Macam mana nak lukis line ni? Buat X macam ni. Okey, dah letak XY macam ni. Okey, ni nak letak nombor berapa ni? Kalau sebelum ni you ada panduan kan, you tengok dekat graf boleh pilih. Yang ni nak letak apa? So boleh pilih apa-apa nombor. Katalah nombor yang senang. Yang pertama kosong. So gantikan nilai. Ni nilai X kan. So gantikan X ni, gantikan dengan kosong. So 2, 0 plus 3. So 2 times 0 is 0 plus 3 equals to 3. So sini 3. Lepas tu pilih lagi satu nombor. Kalau boleh jangan dekat-dekat sangat nombor tu. Kita tengok dekat soalan ni, dia pilih negative 2 and 2. Macam cikgu tadi, cikgu pilih kosong dengan 3 kan. So koordinat dia 0, 3. 0, 3 tu kat sini. Berada di atas garisan. So mana-manalah kalau kata you buat kat sini. Katakan sini you pilih kosong. So sini you akan dapat 3 kan. Lepas tu katakan sini pilih 2. Akan dapat 7 kat sini. So 2, 7 dekat sini. Kat point ni. Lepas tu nanti boleh garis je. Garis dari sini ke sini tu boleh garis panjang-panjang. Garis je panjang-panjang. Okay. So pemilihan value kat sini boleh je pakai apa-apa nombor. So nanti garis je panjang. Okay. Lepas tu sebab sini dia kata less than or equal. So garisan tu mesti solid sebab ada tanda equal. Lepas tu sebab dia less than, so dia dekat belah bawah. Ini kita panggil atas. So ni bawah lah, so shade dekat bawah. Yang warna kuning ni. Okay, boleh? Soalan B,
step yang sama. Macam ni dia pilih kosong dengan negatif 5. Ni tak kisah. You akan dapat kat point tu kat mana-mana. So kat sini kena buat dash line sebab tak ada tanda equal. So that's why dia lukis dash line. Greater than. So greater than dekat sebelah atas. That's why dia shade dekat sebelah atas. Okay, C. Letak juga nilai. Kalau contoh kat sini dia letak negatif 2 and 2. So dia pun point. So, garis. Kenapa solid line? Sebab ada tanda equal. Kenapa sebelah bawah? Sebab less than. Okay. Untuk D, ulang step yang sama. Cumanya dia bagi macam ni. X tolak Y equals to 4. Macam mana nak kira? So, pindah dulu. Dia mesti dalam bentuk Y equals to MX plus C. So, pindahkan X kanan. Y mesti duduk belah kiri. X mesti duduk belah kanan. So, kalau jumpa macam ni, tukar dulu. Tukar dia. X minus Y equals to 4. So, negative Y equals to negative X plus 4. Lepas tu darab dengan negatif 1. Sini akan jadi Y X minus 4. Kenapa sini menjadi minus? Sebab semua ni kita darab dengan negatif 1. Okay. Bila dah jadi Y equals to X4 baru pilih X tu kosong dengan 4. Okay, untuk E, Y equals to 0. Y equals to 0 tu sebenarnya adalah X axis. Okay, X axis. X axis adalah Y equals to 0. So, dia nak greater than. So, you shade sebelah atas. Untuk F, X equals to 4. Bila ada X, maksudnya dia parallel dengan Y axis. So, pergi dekat nombor 4 ni, buat satu dash line. Kenapa dash? Sebab tak ada tanda equal. Lepas tu dia less than, so di sebelah kiri. Shade di sebelah kiri. Okay, homework. Self-practice 6.1C. Okay, hari ni ada 2 sebab 2 masa. Represent situation in the form of system of linear inequalities. So, what is the meaning of system of linear inequalities? A travel agency need to transport 150 tourists and luggage with a total of 2 kg. The agent and vans, tourists can carry 2 just and luggage with 50 kg van, and a van can carry 8 passengers with 100 kg. The number of buses provided is 4. What is the number of buses and vans required at a minimal cost? Okay, the above problem can be solved by constructing several related linear inequalities and determining the region that satisfy all the linear inequalities. A combination of 2 or more linear inequalities
is known as a system of linear inequalities. Apa benda lah ni? Kita tengok contoh. So y greater x. So ni tulis y greater than x. Y is less than x. So this one y less than x. Not x. So ni cara tulis dia. Kalau ada perkataan greater than, macam ni. Less than, less than. Not less. Not less than. So simbol dia adalah greater than or equal. Not less than adalah greater than or equal. Not more than, less than or equal. At least k times, so greater than or equal. At most, less than or equal. Ni kena hafal ke? Kena hafal lah ni ataupun kena tahu. Sebab nanti soalan dia akan bagi macam ni. At least, at most. You yang kena tulis dalam bentuk matematik ni. Kalau maximum. Maximum y, maximum of y, so y mesti less than or equal k. Minimum of y is k. Maksudnya y greater than or equal k. Sum of x and y is greater than k. Sum tu maksudnya lah x dan k. Okay, different between y and x. Different maksudnya tolak. Sum tadi tambah. So y minus x less than. Sebab ada kat sini less than. Y is more than x by at least k. So y minus x greater than or equal k. Banyaknya nak kena ingat. Kita tengoklah situasi ya. Okey, contoh situasi ni. SMK Sri Permata is hosting a leadership camp during the mid-year holiday. Y from 4 pupils and X from 5 pupils participate in the camp. Maksudnya ada beberapa pelajar form 4 and beberapa pelajar form 5. Sebab dia letak variable kan, variable tu maksudnya beberapa lah. The pupils are selected according to the following condition. The total number of participants for the camp is at most 40. Maksudnya peserta mestilah tak boleh lebih, at most kan, tak boleh lebih daripada 40. Maksudnya total number. So total number tadi adalah X and Y. Y ni peserta form 4, X peserta form 5. So total dua ni tak boleh lebih atau sama dengan 40. Sini jawapan lah. Total, so X plus Y tak boleh lebih atau mesti sama dengan 40. Ni syarat yang pertama dia. Okay. B, the number of form 5 people is not less than the number of form 4 pupils. Form 5 tak boleh lebih daripada form 4. So yang form 5 tadi, not less than. So X greater than or equal Y. X tu boleh lebih lah, not less, so boleh lebih.
X boleh lebih atau sama dengan bilangan form 4. Peserta form 5 boleh lebih atau sama dengan bilangan form 4. At least 15 form 4 people participate in the camp. So at least maksudnya sekurang-kurangnya. So lebih tak apa. So Y greater than or equal 15. So ini cara you tulis ayat kepada bentuk linear inequalities. Ini kena baca betul-betul, kena tengok betul-betul sebab kalau you salah tulis simbol, contoh macam ni kan, you tulis jawapan less than or equal, you bagi greater than or equal atau you tulis greater than or equal, dah salah dah. Walaupun yang X plus Y 40 ni tulis betul, tapi simbol tulis salah. Dah salah dah. Simbol mesti betul. Kita tengok satu lagi contoh. A computer shop sell refill ink of brand X and Y for printers. The seller need to place an order of X number of refill ink of brand X and Y number of refill ink of brand Y, which costs 14 ringgit and 18 ringgit respectively from a supplier. The condition for the order are as follows. A, the total number of ink ordered does not exceed 25 unit. Maksudnya total number. Tadi seller tu dia nak beli X, brand X, Y, brand Y. Total dua ni tak boleh lebih 25. So, yang pertama X plus Y mestilah less than or equal 25. Maksudnya kalau nak order ink brand X dengan brand Y ni mesti tak boleh lebih. Not exceed. Tak boleh lebih daripada 25. Maksudnya boleh beli tepat 25 atau kurang daripada 25. Yang ni. Okay, yang kedua, the total number of ink of brand Y is at least twice that of brand X. So Y itu at least twice. So Y mesti greater than or equal to X. The number of ink in brand Y is not more than 8 unit. Tak boleh lebih. So Y less than or equal 8. The total purchase does not exceed 400. So 14X ini adalah harga untuk brand X plus dengan harga untuk brand Y, tak boleh lebih. So less than or equal 400. So ini cara you tulis. So itu sahaja hari ni. So you ada dua homework. Saya praktis 6.18. 6.2 apa tadi ya? 6.1C kot and 6.2A. Nanti tengok. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Tak buat homework. Okey, thank you semua.